Okay, dah live. Okay. Nampaknya kita dah mula live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua orang. So hari ni kita bersiaran lagi bersama saya Suryani dan juga Cik Batusha. Okay, apa tajuk kita pada hari ini? Okay, untuk tajuk kita pada hari ini adalah kereta versus rumah. So sebab ada yang berpendapat beli kereta dahulu sebelum kahwin, jadi tak perlu nak beli rumah. So ada juga yang berpendapat beli rumah dulu untuk pelaburan. So hari ini kita akan share pendapat masing-masing untuk nak beli rumah dahulu ataupun nak beli kereta dahulu. Okay, sebelum kita sharekan pendapat masing-masing, okay, kita nak anda likekan kita punya live ni dan sharekan kepada kawan-kawan dan invite kawan-kawan yang baru bekerja tu ataupun bagi yang tak tahu nak beli kereta ke, nak beli rumah dahulu, okay, anda wajib tonton live kita ni, okay. Sharekan watch party live ini kepada page-page anda. Semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan juga kawan-kawan anda. So, kita bagi masa untuk berkongsi. Jangan lupa kongsi ya. Kongsikan kita punya live ini. Watch live boleh, share kepada group boleh. Okay, kita sharekan dahulu sebentar ya. Share to share. Okay. Okay. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan hartanah, kewangan dan juga pelaburan, anda boleh komen di ruangan komen ataupun anda boleh DM di page kami, St. Awas Property Coach. Okay? Sekejap saya nak buat watch party dulu. Boleh. Kita kongsikan watch party kepada kawan-kawan kita. Siapa yang baru-baru kerja tu ataupun baru tahun ni niat nak bekerja tu, okay. Ini adalah satu rancangan atau perkongsian yang korang patut dengar sebab dia berkenaan dengan okay, first gaji tu nak beli rumah ke nak beli kereta dulu. Okay, jangan tersilap langkah, kalau tak nanti korang sendiri yang merana. Okay. Okay dah. Okay, kita back balik. Kita mula dengan kita punya prop zone. Cepat. Okay, kalau seperti mana yang Nani cakap tadi, lepas kita share ke watch party, kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan hartanah, kewangan dan juga pelaburan hartanah, anda boleh komen dan DM page kami, St. Awas Property Coach. Okay. So bagi yang belum like page kami, jangan lupa like page kami iaitu St. Awas Property Coach. Dan bagi siapa yang belum join Telegram kami, anda boleh join. Link kita akan beri di komen. Okay, tunggu sebentar dan akan beri link di komen. Okay. So kalau korang nak tahu ketahui tips ataupun strategi beli rumah, so korang boleh klikkan link Telegram yang akan letak di komen. Okay, sebentar ya, sebentar. Okay, so kalau anda ada soalan mengenai hartanah, so korang boleh WhatsApp ataupun SMS soalan, okay, pertanyaan soalan je ke 017
444 21 24. So ada diletakkan di bawah kan ni? Dia diletakkan di bawah ni. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp kami. Okay, kita berbalik pada kita punya tajuk pada hari ini. Okay, kereta versus rumah. Setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Ada yang nak beli rumah dahulu, ada yang nak beli kereta dahulu. Okay, ini adalah soalan lazim yang sering dipertanyakan apabila kita masuk ke alam pekerjaan. Okay, macam soalan common orang selalu tanya. Biasanya orang akan tanya bila nak kahwin, tapi bila kita dah start bekerja, first month atau second month kita dah bekerja, orang akan tanya nak beli kereta dahulu ke nak beli rumah dahulu. Okay, kalau mengikut pandangan Cik Batrisha yang baru bermula kerja, apa pandangan Cik Batrisha? Adakah Cik nak beli kereta dahulu ataupun nak beli rumah dahulu? Untuk saya as a fresh graduate, so saya rasa kewangan saya masih belum cukup stabil untuk membeli rumah. So nak memudahkan saya untuk mencari pendapatan, saya akan membeli kereta dahulu. So kalau untuk rumah, mungkin saya akan menyewa dengan kawan-kawan dahulu. Okay, so bagaimana pula dengan Cik Sereni? Okay, kalau untuk saya, orang bujang ni boleh dikatakan sepatutnya membeli rumah dahulu. Ini pandangan saya, orang bujang ni patutnya beli rumah dahulu sebab kalau orang yang baru-baru bekerja ni komitmen dia tak tinggi. So rumah ni adalah satu pelaburan berjangka panjang. Okay, manakala kereta tu short term punya pelaburan. Jadi kalau kita beli rumah di usia muda, nanti kalau kita dah ada keluarga, kita boleh duduk dengan keluarga. Maksudnya kita dah siapkan mereka satu tempat untuk berlindung. Tak perlulah nanti bila kita nak kahwin, lepas kahwin baru kita nak cari rumah. Okay, proses mencari rumah ni bukannya memakan masa dalam sebulan dah beli ada rumah. Okay, kalau orang kaya yang bergaji 10,000 tu bolehlah beli macam tu. Tapi kalau kita yang baru bekerja ni dengan gaji yang macam bawah 5,000, okay, proses nak beli rumah ni pun kita perlu tahu cara dia yang betul supaya kita beli rumah tu mendatangkan faedah kepada kita. Seperti yang walaupun kita tak duduk rumah tu, kita boleh gunakan rumah tu untuk jadikan pendapatan tambahan pada kita. So nampaknya Cik Sereni tu dah berfikir untuk membeli rumah dahulu. So saya lagi masih belum dapat kepentingan untuk membeli rumah lagi sebab sekarang ni saya memang perlukan kereta untuk pergi ke tempat kerja ataupun untuk membeli barang-barang keperluan di tempat-tempat yang jauh. Oh, betul lah tu. Okay, kepentingan membeli rumah ni, okay, kalau kita beli rumah sekarang, harga rumah tak akan jatuh. Okay, harga rumah ni dia akan meningkat pada setiap tahun. Okay, kalau rumah ni, kalau korang keluarkan duit lebih sikit untuk membeli rumah, korang akan rasa duit korang tu bekerja untuk korang. Maksud nanti kat sini, okay, dalam korang membeli rumah, korang jadikan rumah tu sebagai pelaburan di mana korang sewakan rumah tu kepada orang lain dan orang lain membayarkan komitmen kepada komitmen bulanan korang. Okay, dalam masa yang sama korang dah ada satu aset. Okay, dan aset tu akan bekerja untuk kita. Kita macam Nana cakap tadi, kita memberi sewa kepada orang lain. Sewaan boleh jadi satu rumah, boleh jadi mengikut bilik. Kalau ada 3 bilik, kita sewakan mengikut bilik. Dan boleh jadi mengikut bilangan penyewa. Kadang-kadang penyewa tu memberi sewaan, okay, tengok kalau ada 10 orang berapa satu kepala, dia kira kepala. Okay, kalau dikatakan mereka penyewaan tu akan mengcoverkan kita punya monthly installment untuk rumah tu dan juga kita akan dapat sedikit benefit lah daripada situ. Maksudnya kita akan dapat sedikit keuntungan daripada situ. Okay, kalau kita terdesak memerlukan duit, kita boleh menjualkan rumah tu dan sewaktu menjualnya, harga rumah ni macam saya cakap tadi, harga rumah ni tak akan jatuh. Biasanya kalau kita beli tahun ni dalam 150,000, kalau lah kita beli 150,000 dan kita nak menjualnya dalam 3 tahun lagi, so harga dia akan meningkat daripada 150,000, kemungkinan dia akan meningkat ke 200,000 ataupun 250,000. Okay, peningkatan ni juga peningkatan harga rumah bergantung beberapa faktor lah seperti faktor lokasi ataupun kemudahan awam yang lebih banyak. Okay, so macam Nek cakap,
harga rumah dia tak akan susut dan dia akan meningkat mengikut pembangunan di sekitar. Okay. So sebagai fresh graduate lah, Pat rasa tak mampu untuk membeli, untuk memikirkan membeli rumah kerana nilai yang terlalu besar. So Nenek tahu tak apakah peluang lain untuk orang yang baru bekerja nak beli rumah seperti Bat ni? Cik baik Bat tanya macam tu. Okey, ada je Cik Batisha. Kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan untuk membantu golongan muda macam kita untuk memiliki rumah dengan mudah. Sebagai contoh, rumah selabuku dan rumah prima. Okey, selain daripada perumahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, kerajaan juga menawarkan kadar belian yang lebih murah kerana sasaran mereka adalah golongan muda atau golongan yang baru berkahwin. Okey, yang tak ada rumah pertama ataupun sedang mencari rumah pertama dengan harga yang mampu milik. Selain daripada perumahan, kerajaan juga menyediakan skim yang sangat berbaloi iaitu skim 100% pinjaman rumah. Kalau macam kita beli kereta kita kena bayar down payment kereta, tapi untuk perumahan kerajaan telah menyediakan satu skim perumahan 100%. Okey, masing-masing daripada skim-skim ni ada terma dan syarat dia sendiri. Untuk pengetahuan berkenaan skim-skim yang disediakan oleh pihak kerajaan, anda boleh watch live kita yang sebelum ni di YouTube channel kita iaitu Syed Nawas Property Coach. Okay, Nadia akan sharekan. Syed Nawas Property Coach, boleh search dekat YouTube dan cari skim-skim yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan muda seperti kita memiliki rumah. Okay, selain daripada tu, kalau diberi peluang untuk mendapatkan 100% pinjaman perumahan, Cik Batisha nak tak tahu? Of course nak. So tapi kan Cik Syah ni, kalau kita beli kereta, kita dah ada perjanjian dengan pihak bank. So ini akan menjadi sokongan untuk beli ataupun berhutang dengan institusi kewangan yang lain. So mesti bank nak tengok kita ni jenis pijak berhutang ataupun hanya tahu berhutang tapi kita tak dapat membayarnya dengan betul. So bank tidak akan beri pinjaman kepada mereka yang tidak menjaga pembayaran. Kalau cakap berkenaan dengan pelaburan, kalau kita ada kereta, kita boleh buat Grab ataupun menyewakan kepada orang-orang yang sekeliling. So beli kereta ni kita perlu membayar bulanan. So walaupun kadang-kadang tiada wang pendahuluan seperti rumah, so ianya mempunyai bayaran yang tersembunyi. So seperti tol, minyak, parking kereta dan sebagainya. So setengah kerja akan melibatkan diri untuk bekerja di luar ataupun outstation. So saya rasa kereta adalah satu peluang untuk pergi ke mana-mana saja. Okey, Nenek ada satu soalan. Macam mana pula kalau golongan muda ni beli kereta untuk menunjuk-nunjuk dekat kawan-kawan? Macam jadi satu trend untuk mereka kalau baru bekerja je nak beli kereta mewah-mewah dahulu. So saya rasa itu hawa nafsu syaitan sebenarnya. So golongan muda ni expectationnya tinggi. So gaya hidup kan mesti nak ranggi, nak up. So kalau duduk bandar, pakai kereta mahal, maybe nak tunjuk dekat kawan ataupun saudara mara. Okey, tahu tak semakin lambat kita beli rumah, Naib bukan tak kata beli kereta tu tak bagus. Tapi semakin lambat kita membeli rumah, semakin singkat tempoh peminjaman kita. Tempoh meminjam adalah sehingga kita berusia 65 tahun. Semakin singkat tempoh peminjaman, mestilah interest kita makin tinggi. Naib bagi satu contoh. Kalau kita dah bekerja, kita beli kereta dan kita tunggu lagi bila kita umur 35 tahun baru kita ada duit untuk membeli rumah. Pada waktu itu nanti, tempoh peminjaman kita hanyalah paling tinggi pun sehingga 30 tahun. Dan apabila tempoh peminjaman pendek, faedah pun akan menjadi tinggi. Untuk pengetahuan semua, baru-baru ini Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan satu news kepada semua orang, iaitu BNM telah menurunkan OPR daripada 2.5% ke 2.0%. Jadi bagi pendapat Nani, masa sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk membeli rumah. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, harga rumah seperti yang cakap
tadi, harga rumah tak akan menurun pada setiap tahun. Semakin lama semakin meningkat. Maksudnya makin lama kita nak tangguh kita punya niat untuk membeli rumah, semakin meningkat harga rumah. Okay. Setiap tahun harga rumah akan meningkat sebanyak 6%. Kalau anda dah beli rumah pertama, walaupun sekadar rumah flat, anda sudah memedai kerana ianya adalah satu aset kepada anda. Selain daripada itu, kita juga telah sediakan satu tempat tinggal jika kita sudah berkahwin ataupun kita memberi perlindungan kepada pihak keluarga kita. So nampaknya saya perlu berfikir 2-3 kali untuk nak beli rumah nanti. So okay. Saya rasa kita dah di penghujung carangan kan? Ya. Okay, so okay, jika anda mahu jana pendapatan dengan memiliki hak tanah yang lebih daripada satu. So pastikan kita mempunyai ilmu yang betul. Kan Cik Nani? Betul. Jangan bersembang di kedai kopi saja. Pergi cari orang seperti Syed Nawaz Property Coach. Kita dapatkan ilmu tu. So anda juga boleh watch sharing kami di Facebook iaitu Syed Nawaz Property Coach, ataupun kita ada juga YouTube channel iaitu Syed Nawaz Property Coach. So okay, sekian saja perkongsian daripada kami. So jika anda terdapat sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di 017-444-2124. So ada di bawah. So ataupun anda boleh DM di page kami iaitu Syed Nawaz Property Coach. So terima kasih semua. Selamat petang. Bye.